سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أحمده ونستعينه الذي تساءلون به والأرحام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فلا هادي لكم وأشهد أن لا إله إلا ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal kerana dengan taufik serta hidayah dari Allah Azza wa Jal dapat lagi kita bertemu pada siri pengajian kitab Ar-Rasyul Barad Syarh Al-Adab Al-Mufrad atau Rasyul Barad Syarhu Al-Adab Al-Mufrad yang merupakan perbincangan berkaitan kitab karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana Rasyul Barad ini syarahan yang dibuat dan disiapkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah. Kita masih lagi dalam bab utama yang pertama. Kita telah melalui berpuluh hadis, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-40 lebih kurang, bab birrul walidain, bab melakukan kebaikan, melakukan ihsan kepada kedua ibu bapa. Pada siri yang lepas kita ada berbicara tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan ini bab yang ke-19, bab birru al-walidaini ba'da mautihima, bab kita melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa setelah kematian mereka. Banyak hadis yang sangat bermanfaat kita telah berbincang tentangnya. Antaranya hadis yang sangat masyhur, hadis idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu atau inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila telah matinya seseorang itu, ini anak Adam, insan, maka terputuslah daripadanya, daripada amalannya di dunia untuk memberi kebaikan dan manfaat kepadanya di akhirat ataupun di alam barzakh, illa min thalath, kecuali tiga perkara. Tiga perkara iaitu sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihin atau waladun salihun yad'u lahu. Sedekah yang berterusan, berpanjangan, ilmu yang diajarkan lalu ia dimanfaatkan oleh manusia yang mengambil manfaat daripada ilmunya, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, mendoakan istighfar kepadanya. Ada di sana satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan seorang lelaki, anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqu anha, qala na'am. Seorang lelaki mendatangi Nabi SAW, maka berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia tidak sempat untuk memberi apa-apa pesanan ataupun wasiat. Adakah, maka lelaki tersebut berkata, apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah bagi pihaknya? Maka Nabi mengatakan na'am. Di sana ada beberapa hadis yang berkongsi tentang manfaat yang sama daripada hadis ini. Inna ummin tuwfiyat wa lam tusi, ibuku mati dan dia tidak memberi wasiat. Lau takallamat tasaddaqat, dalam hadis lain, sekiranya dia berkata-kata, bercakap kepadaku, pasti dia akan memberi wasiat untuk aku bersedekah kepadanya.
bagi pihaknya. Hadis lain disebutkan fa yanfa'uha an atasaddaqu anha atau an maliha. Adakah bermanfaat untuk aku memberi sedekah kepadanya daripada hartanya? Maka lantaran daripada hadis-hadis ini, maka para ulama mengeluarkan beberapa pendapat berkaitan dengan apakah hukum amalan orang yang hidup kepada si mati. Sebagaimana yang saya janjikan pada siri yang lepas, pada siri ini saya akan ambil sedikit masa untuk memberi 2-3 lontaran idea berkaitan dengan isu ini. Para ulama menulis dalam banyak penulisan, kitabat kathir, tentang isu hukum amalan orang yang hidup kepada si mati. Apakah statusnya? Secara asasnya di sana ada 2 pendapat. Para ulama ikhtilaf akan fihi qaulan. Di sana ada 2 pendapat. Pendapat yang mengharuskan semua jenis amalan si mati, amalan orang yang hidup kepada si mati. Satu pendapat lagi yang menghadkan amalan-amalan orang yang hidup kepada si mati kepada amalan-amalan yang warid padanya dalil yang sahih. Maka di sana kita kata yang arjah, yang lebih rajihnya ialah pendapat yang menghadkan, pendapat yang menghadkan bahawa amalan orang yang hidup terbatas akan sampainya kebaikan dan manfaat kepada si mati berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kerana kita katakan amalan-amalan orang yang hidup yang dilakukan untuk diberi manfaat kepada si mati, ia adalah kita katakan dalam bab ibadah. Maka ibadah, usul dalam ibadah adalah ma'ruf, adalah diketahui, maklum, iaitu tauqifi, bersifat al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal dalam ibadah itulah dia terhenti kecuali adanya dalil yang mengharuskannya. Adanya dalil yang mengharuskannya. Kita katakan berdasarkan pendapat yang lebih rajih, amalan orang yang hidup yang kita kata memberi manfaat kepada si mati berdasarkan dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, adalah seperti yang pertama, sedekah. Berdasarkan hadis yang kita bicarakan baru sebentar tadi, idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah. Yang kedua, ad-du'a, sedekah. Yang kedua, doa. Yang ketiga, apa saja bentuk ibadah yang mana sepatutnya si mati lakukan, sewajibnya si mati itu lakukan pada hayatnya, namun dia terlepas akan kemampuannya untuk melakukan. Contohnya, dia tak sempat buat haji, dia tak ada hutang puasa, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa nazar, umrah, hutang dain, hutang piutang dengan manusia, tak kira lah berbentuk duit ke apa dan sebagainya, berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Barang siapa yang mati dan padanya ada tanggungan atau hutang puasa, maka ke atas walinya, ahli keluarganya, untuk membayar hutang puasa tersebut. Adapun dalil haji umrah juga sangat banyak. Apabila sahabat datang bertemu Nabi SAW mengatakan bahawa
ada seorang sahabiah perempuan datang mengatakan, ya Rasulullah, ibuku ataupun ayahku telah meninggal dan dia tak sempat haji, apakah bagiku untuk membuat haji untuknya atau membuat umrah untuknya? Maka Rasulullah, na'am, haji, lakukan haji untuknya. Dan satu riwayat lain, lelaki datang berceritakan tentang ayahnya juga, hajj wa'tamir, buatlah haji, buatlah umrah untuk ayahmu. Maka ini dalil-dalil yang kita dapati daripada nas hadis Nabi SAW berkaitan dengan amalan-amalan orang yang hidup yang padanya ada manfaat kepada si mati. Secara ringkas kita berbicara dalam kesempatan ini. Maka itulah yang rajih. Timbul persoalan amalan-amalan lain, contohnya bacaan Al-Quran, zikir dan amalan-amalan lain. Yang masyhurnya bacaan Al-Quran lah. Apa hukum membaca Al-Quran dan menghadiahkan kepada si mati? Biasa dalam amal uruf orang Malaysia, apabila berbicara tentang orang mati, menjadi kebiasaan yang mengatasi sunnah-sunnah yang patut dilakukan apabila berlaku ataupun mendapat satu berita kematian. Apa yang biasa kita dengar dalam radio ke, dalam TV ke, dalam media sosial ke, apabila sampai kita tersebar berita tentang kematian seseorang, maka kebiasaannya kita dengar dekat bumi Melayu ni, Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan satu kefahaman bahawa disedekahkan Al-Fatihah kepada si mati. Okey, ada dua isu di sana. Satu isu yang kita berbicara tentangnya sekarang, iaitu isu adakah sampai Al-Fatihah itu kepada si mati. Yang kedua, saya nak fokuskan yang kedua dahulu. Yang kedua, menjadi sunnah yang telah ditinggalkan. Ramai orang tinggalkan sunnah istirja', lafaz istirja' apabila mendapat berita kematian. Ini lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang mukmin, orang yang bersabar ini, dia menerima musibah, apa jua bentuk musibah, antaranya wa naqsim minal anfus, kehilangan nyawa, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sunnah yang sangat ramai orang tinggalkan kerana timbulnya satu amalan yang tidak ada nas padanya, telah mengaburi umat daripada sunnah yang sebenar apabila kita berhadapan dengan berita kematian. Okay. Maka nasihat saya yang dhaif ini, kembalikan amalan kita kepada Al-Quran dan Sunnah apabila kita mendapat berita kematian itu dengan lafaz istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita sambung dengan apa saja bentuk doa yang bersifat mengampun, meminta ampun, meminta rahmat dari Allah kepada si mati. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang beriman ni datang selepas mereka sahabat-sahabat, saudara mara yang menyeru Allah, yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga ikhwan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang telah meninggal kami dalam keadaan iman. Maka sebaiknya setelah kita melafazkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pun sama dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan doa-doa baik yang lain. Adapun isu yang kedua, yang pertama tadi, adakah sedekah Al-Fatihah itu sampai? Di sana kembali kepada perbincangan asal kita. Ada kaulan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sampai, pendapat yang kedua tak sampai. Pendapat yang pertama yang kita kata lebih rajih, lebih arjah dalam hal ini adalah
ianya tidak ada dalil yang wadah, yang jelas, yang menetapkan tentang sampainya ataupun waridnya amalan mensedekahkan Al-Quran, baik Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Ali Imran ke An-Nas ke Al-Humazah ke Al-Lail ke apa jenis ayat Al-Quran pun dibaca dan disedekahkan kepada si mati. Yang pertama isu dia ialah tidak pernah ada nas baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, para sahabat, para salaful ummah yang membaca Al-Quran lalu dihadiahkan kepada si mati. Nabi SAW ada isterinya Khadijah, ada anaknya yang meninggal lebih awal daripadanya, anak-anak perempuan Nabi SAW. Tidak pernah dirangkamkan Nabi mensedekahkan Al-Fatihah ataupun Al-Baqarah ataupun satu Al-Quran, baca satu malam aku hadiahkan kepada Zainab, kepada Ummul Kathul, kepada Khadijah. Tak ada. Sahabat ada? Tak ada. Maka amalan ini para ulama, para ahli ilmu hafizahumullah wa rahimahum, yang berpendapat bahawa bolehnya, harusnya membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mati adalah berdasarkan kepada qiyas. Qiyas sedekah itu sampai kepada si mati. Qiyas doa itu sampai kepada si mati. Qiyas haji sampai kepada si mati. Qiyas umrah, puasa sampai kepada si mati. Sedangkan kita maklum, sebagaimana yang saya sebut awal tadi, ibadah ini asalnya ialah tauqifi. Dia bersifat menunggu datangnya dalil yang mengharuskan baru dilakukan ibadah tersebut. Kerana tidak ada qiyas dalam ibadah. Tidak ada qiyas di dalam ibadah. Itu adalah antara asas dan prinsip dalam ibadah di sisi Islam. Sebab itu kita kata pendapat yang lebih rajih, kita tinggalkan amalan yang tidak ada nas padanya, kerana hadis yang sahih riwayat Bukhari, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut barang siapa yang melakukan amalan yang mana tidak ada asal daripada kami, daripada petunjuk Nabi SAW, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Maka kita tidak mahu amalan-amalan yang kita lakukan itu amalan yang sia-sia. Wallahu ta'ala alam, sekadar pengetahuan saya yang terbatas, itu yang saya dapat lontarkan tentang isu amalan orang yang hidup kepada si mati. Secara ringkasnya kembali, dia ada dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan semua amalan orang hidup sampai kepada si mati. Ada pendapat kedua, amalan orang hidup yang sampai kepada si mati hanyalah terbatas kepada amalan-amalan yang ada sokongan dalil yang jelas. Adapun yang tidak ada, maka tidak boleh diqiyaskan kepada dalil yang ada kepada amalan-amalan yang tidak pernah ada dalamnya, antara contohnya bacaan Al-Quran sampai kepada si mati ataupun harus dibaca kepada si mati atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu untuk topik ataupun perbincangan sampingan kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung pula siri pengajian Al-Adabul Mufrad kita pada kali ini, berkaitan dengan hadis ataupun bab yang ke 20, bab birru man kana yasiluhu abuhu, bab melakukan kebaikan kepada orang yang memiliki pertalian, persahabatan ataupun persaudaraan kepada ayahnya ataupun ibunya yang telah meninggal. Hadis yang kita bagi, hadis yang ke-41. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Haywat qala haddatsani Abu Uthman Al-Walid ibn Abi Al-Walid an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarra al-birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Daripada Ibn Umar, daripada Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sebaik-baik, seafdal-afdal, kita bagi kepada
syarah kalimat terus, ay afdaluhu binisbati ila walidihi wa kadzal walidah, yang paling terbaik nisbah kepada ibu dan juga bapanya, bapa dan juga ibunya. Sebaik-baik perlakuan kebaikan ialah seseorang itu menyambungkan silaturrahmi, okey, yang telah lama terjalin, yang telah sekian terjalin, okay, antara ayah atau ibunya dengan seseorang tersebut. Ahla wuddi abihi, maksudnya ashabu mawaddatihi wa mahabbatihi, yang bermakna siapa saja yang ibu atau ayahnya yang telah meninggal itu yang dia sayang dan dia cinta. Macam saya sebut tadi, sama ada rakan, sahabat, sanak saudara, sepupu sepapat, dua pupu, tiga pupu, tok saudara, nenek saudara, cucu saudara yang mungkin kita tak kenal, tapi kita tahu bahawa ada di sana hubungan yang erat antara mereka. Cuma kita je mungkin kerana mungkin kita jauh daripada keluarga, maka kita tak berapa rapat dengan beberapa rakan dan saudara mara yang rapat dengan arwah kedua ibu bapa kita. Maka di antara sebaik-baik ihsan atau bir kepada kedua ibu bapa kita ialah kita pergi mencari setelah ibu bapa kita meninggal, lalu kita cari ataupun ada kesempatan kita berjumpa, kita tautkan kembali, eratkan kembali, hangatkan kembali silaturahmi yang sekian lama terjalin antara ibu bapa kita dan juga orang tersebut. Fiqhul hadith, ada satu je fiqhul hadith, fihi fadlu as-silati ma'a asdiqa'il ab ba'da mawtihi wa taltahiqu bihi sadiqat al-um wa asdiqa'il ajdad wal mashaikhi wal zawj wal zawja kama huwa thabit fi hadith akhar, wa muwasat an-nabi sallallahu alaihi wasallam li sadiqati Khadijah radhiyallahu anha wa salatihi lahunna ma'rufatun. Dikatakan bahawa kelebihan ini, kelebihan menyambung silaturahmi dengan insan-insan yang ada pertalian saudara dan persahabatan dengan arwah ibu dan ayah kita, termasuk juga arwah ibu, arwah ayah, dan juga atuk, nenek, suami isteri kita pun kita kena lakukan hal yang sama. Namun fokus kepada topik ini, iaitu bab birrul walidain, adalah kepada saudara mara, sahabat handai, rakan taulan yang ada pertalian dan persahabatan dengan kedua ibu bapa kita. Sebagaimana hadis yang thabit bahawa Nabi SAW pun setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi tetap menyambung menghantar hadiah kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat dan sanak saudara kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Begitulah kita, selain daripada kita buat hal yang sama kepada sahabat dan saudara mara, ayah dan ibu kita, kita pun boleh buat juga kepada saudara mara dan sahabat-sahabat orang lain yang kita rapat. Meninggalnya abang kita ke, meninggalnya atuk kita ke, meninggalnya nenek kita ke, meninggalnya isteri dan suami kita ke, kita disunnahkan untuk melakukan hal yang sama. Baik, kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-23, bab la yusammi ar-rajul abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamah. Bab tidak beri nama lelaki seseorang itu dengan nama abahu, ayahnya, dan tidak duduk sebelum ayahnya, yang tidak berjalan di hadapan ayahnya, bapanya. Haddatsana, hadis yang ke-44, hadis sahih al-isnad. Haddatsana Abu Rabi' an Ismail ibn Zakaria qala haddatsana Hisham ibn Urwa عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين قال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسميه باسمه
wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu. Okey, daripada Abu Hurairah, cerita ini berkaitan dengan Abu Hurairah, athar Abu Hurairah radhiyallahu an melihat dua lelaki, absara rajulain, dia ternampak dua lelaki, faqala li ahadihima, maka dia bertanya kepada salah seorang daripada dua lelaki tersebut, ma hadha minka, apa yang kamu ada ni, siapa bersama kamu ini? Faqala abi, itu ayahku. Lelaki tersebut dia sebenarnya memberi dia address ayahnya dengan nama. Maka Abu Hurairah berkata kepada si anak tersebut, la tusammihi bismihi, jangan kamu memberi nama, memanggil ayah kamu dengan nama. Contoh, ayah kita nama, contoh ayah saya nama Yahya, jumpa ayah saya Yahya, itu tidak ada adab. Encik Yahya tolong, itu kita kadang kita bergurau tapi bercanggah dengan adab yang menepati sunnah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala tamshi amamahu, ini dia ramai yang zaman sekarang lah, wallahu taala, mungkin zaman dulu pun sama, tapi zaman sekarang ramai yang mengambil pendekatan dia buang barrier antara anak dan ayahnya, menjadikan ayah dia macam kawan dia. Tak ada masalah, tak ada masalah kita nak jadikan ayah kita sebagai kawan kita, si ayah nak jadikan anak dia sebagai kawan dia, tapi tetap Allah muliakan, Allah dan Rasul muliakan dengan nas agama. Ini bukan main-main punya ideologi, ini nas wahyu yang memuliakan darjat ibu dan bapa. Bukan sekadar kita common sense, tak, ia lebih daripada itu. Ya, it is common, yang semua di dunia ini dia akan hormat ibu bapa dia walaupun dia tak ada agama. Tapi di dalam Islam darjat ibu dan bapa diangkat dengan nas wahyu, dimuliakan mereka dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Maka whatever method yang kita nak wujudkan, whatever environment yang kita nak wujudkan dalam keluarga kita, tidak ada masalah. Kita nak didik anak-anak kita tidak terlalu jauh antara kita dan dia, maka kita wujudkan satu bi'ah yang sangat friendly. Namun kita kena ingatkan kepada anak kita, dalam keadaan kita wujudkan suasana yang friendly tersebut, kita jangan sampai mereka terlupa akan hak ibu bapa yang Allah dan Rasul junjung, kerana kita takut tersalah. Mungkin kadang kita terikut-ikut dengan acuan barat dalam, kita kata parenting, kan, ilmu parenting ni. Antara yang pelopori ilmu ni adalah bukannya barat. Islam dah letakkan ilmu parenting ni lama dah. Para ulama, para sarjana Islam, antaranya yang masyhur dalam kitab yang dikarang Tuhfatul Maulud karangan Ibn al-Jauzi, menceritakan tentang bagaimana poin-poin parenting itu bukan setakat setelah anak itu lahir, bahkan seawal usia perhubungan antara ibu dan bapa sebelum datangnya anak itu lagi, sebelum terkandungnya anak itu lagi. Maka kita nak jadikan anak kita serapat mungkin dengan kita, pelbagai metod yang kita wujudkan, tak salah, tapi make sure jangan sampai anak-anak itu lupa bahawa ini ayah aku, ini ibu aku. Okay? How close kita ada wujudkan relationship antara ibu dan ayah. Jangan sampai kita melanggar batas yang ditetapkan oleh agama. Ada lawan suka-suka panggil ayah dia dengan nama, itu adalah satu yang bercanggah dengan adab Islam. Dan tidak juga kita dibenarkan untuk berjalan di hadapan ayah kita. Maksudnya ia satu bentuk adab. Jika ada ayah, maka minta kita benarkan atau beri lawan dia berjalan terlebih dahulu. Okey. Namun pendapat saya bahawa jika si ayah itu mungkin dia seorang yang kurang sihat, nama ma'ruf, dia benarkan anak dia jalan dulu, dan anak dia jalan dulu pula dengan purpose juga untuk serve dia, itu tidak ada masalah.
Namun dalam kebanyakan hal ayah kita pun okey, tapi kita menonong je. Keluar kereta sekali tapi kita belum jalan dahulu berbanding si ayah. Wala tajlis qablahu, dan juga menjadi adab Islami apabila ayah ada, ibu ada dengan kita, maka kita benarkan ataupun persilakan ibu dan ayah kita terlebih dahulu untuk duduk di atas kerusi sebelum kita duduk di atasnya. Okey. Kita pergi kepada bab yang seterusnya. Bab wujub silaturrahmi. Bab wajib menyambung silaturrahmi, menyambung pertalian silaturrahmi. Hadis yang ke-48. Hadis yang ke-47 itu hadis yang dhaif. Hadis yang ke-48, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Uwana an Abdul Malik ibn Umair an Musa bin Talha an Abi Hurairah qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa anzir ashirataka al-aqrabin, surah Asy-Syu'ara ayat 214, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'b ibn Lu'ay inqadhu anfusakum minan nar, ya bani Abd Manaf inqadhu anfusakum minan nar, ya bani Hashim inqadhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib inqadhu anfusakum minan nar, ya Fatimah bintu Muhammad inqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laka min Allahi syai'a ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha, sa'abulluha bibilaliha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila turunnya ayat daripada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, ini maksudnya dan tinggalkanlah pesanan dan berikanlah peringatan, berikanlah indar, amaran, peringatan yang keras kepada ashiratakal aqrabin, kaum keluargamu yang terdekat. Apabila sampainya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus panggil ahli keluarganya yang terdekat dari kalangan bani yang ramai, antaranya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Nabi sebut, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Nabi pun berpaling kepada ya Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, wahai kaum kerabat Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Begitulah juga kepada ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, dan seterusnya kepada anak dia sendiri Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Sesungguhnya aku fa inni la amliku laka min Allahi syai'an, maka sesungguhnya aku tak ada apa-apa untuk aku berikan kepada kamu daripada Allah sesuatu pun, ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha. Okey, kita pergi kepada syarhul kalimat. Anqidhu yani akhriju wa khallisu, yani anqidhu yani akhriju yani selamatkanlah, keluarkanlah kalian, jauhkanlah diri kalian daripada api neraka. Apa maksud sa'abulluha bibilaliha? Ini ai aslakum fid dunya wala aghni ankum min Allahi syai'a. Wal bilalu jam'u balal,
وقد استعير للوصل كما أن اليبس يستعمل للقطيعة. Wallahu ta'ala, anak kurang pasti apa dia maksud al-balal. Apa ni? Sabri, kalau yang terjemah apa dia tulis hadis tersebut? Hadis yang ke-48. Ghaira annakum anna lakum rahman sa'abulluha bi bilaliha. والبلال جمع بلل قد استعير الوصل كما أن اليبس يستعمل للقطيعة. جزاكم الله خيرا. Al-balal maksudnya basah, yakni maksudnya bila disebut sa'abulluha bi bilaliha, yakni bermaksud aku ini memiliki silaturahmi sahaja, aku tidak ada apa-apa di dunia ini untuk aku tinggalkan kepada kamu wahai kaum kerabat aku, melainkan kita ada pertalian silaturahmi. Ni bilaliha ini jamak kepada balal atau menunjukkan kebasahan. Ia satu bentuk apa kita kata dalam bahasa Melayu, simpulan bahasa lah, ya. Simpulan bahasa dalam bahasa Arab menunjukkan bila disebut balal itu menunjukkan basah yang menunjuk mana adanya pertalian silaturahmi antara seseorang. Maka Nabi sebut ghaira anna lakum rahman, rahiman sa'abulluha bi bilaliha. Sesungguhnya aku tak, fa inni la amliku laka minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak ada apa-apa yang aku boleh tinggalkan kepada kalian kecuali kalian itu annalakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha, hanya sahaja bagi kalian adanya hubungan silaturahmi antara kamu dan aku yang tersambung. Okey, fiqhul hadis ada 1, 2, 3 fiqhul hadis. من معاني صلة الرحم إنذار الأقارب من النار وحثهم على الأعمال الصالحة لإنقاذهم من سخط الله وعذابه، لأن الجزاء يكون على أساس الإيمان والعمل الصالح، ولا تنفع القرابة والنسب في يوم تشخص فيه الأبصار. Antara kepentingan silaturahmi ialah, antara faedah-faedah kita menyambungkan adanya silaturahmi ialah inzar, berdasarkan ayat dalam surah Asy-Syu'ara itu, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada kaum kerabat kalian. Maka faedah kaum kerabat itu antaranya yang paling utama ialah inzar tentang azab neraka. Al-inzar al-aqarib minan nar wa hathuhum 'ala al-a'mal as-salihah liinqadhihim min sakhatillahi wa azabi. Okay? Memberi peringatan kepada mereka tentang api neraka dan juga mengajak mereka ke arah apa? Al-a'mal as-salihah, amal-amal yang salih, untuk menyelamatkan mereka daripada kemarahan Allah, sakhatillah wa azabi, daripada kemarahan dan kemurkaan Allah serta azabnya. Itu faedah kaum keluarga, ikatan silaturahmi ini. Maka amatlah merugikan jika kaum keluarga kita tinggalkan mereka tanpa bimbingan. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Si ibu si ayah sibuk dengan hal dunia sehingga terabai untuk mendidik anak, mengingatkan mereka tentang azab Allah, tentang api neraka Allah, tentang perlunya melakukan amal yang salih. Ataupun si anak yang Allah beri hidayah kepadanya, berinya pendidikan agama, berinya kekuatan untuk menuntut ilmu,
namun dia biarkan adik-beradiknya yang lain, dia membiarkan ibu bapanya juga dia untuk terus jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana inilah faedah berdasarkan hadis ini, inilah faedah utama pertalian yang Allah wujudkan antara seseorang itu, untuk memberi peringatan tentang neraka, tentang azab Allah dan tentang kemarahan Allah Azza wa Jalla. Lianna al-jazaa'a yakunu ala asasi al-iman wal amal salih, kerana sesungguhnya ganjaran Allah itu adalah berlaku atas asas iman dan amal yang salih. Wala tanfa'ul qarabatu wan nasabu fi yawmin tashkhasu fihi al-absar. Dan tidaklah silaturahmi itu, keakraban itu, pertalian kerabat itu bermanfaat pada hari kiamat kelak. Sebab itulah Nabi sebut anqidhu anfusakum ya Fatimatu bintu Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku minallahi syai'an. Aku tak ada apa-apa ni nak bagi kat kamu, aku tak ada apa-apa, kecuali setakat kita ni adalah anak beranak. Sebab itulah aku suruh kamu untuk jauhkan diri kamu dari api neraka. Habis dunia ini, maka tidak ada faedah lagi antara kita semua kalau nak angkat, aku ni ada pertalian dengan Muhammad, aku ada pertalian dengan ulama sekian, aku ada pertalian dengan imam sekian, aku ada pertalian dengan fulan yang alim, yang salih. Tidak ada. Yang ada hanya amal kita di dunia sahaja. Amal kita di dunia sahaja. Fiqhul hadis yang kedua, raddul aqidati al-fasidati allati sya'at bainal jahlati wal mubtadi'in anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu syafi'an wa khairu wasilatin 'inda Allah ta'ala. Wa bihadhihi al-wasilatu nadkhulu al-jannata wa la nahtaju ila al-a'mali wal ibadat. Ini adalah satu rad, satu jawapan balik kepada satu bentuk pemikiran akidah yang fasid, yang salah, yang merosakkan, iaitu fikrah akidah yang tersebar luas, yang difahami oleh orang-orang jahil dan juga orang-orang yang terpalit dengan bid'ah, yang mengatakan Rasulullah SAW adalah syafi'an, pemberi syafaat, dan sebaik-baik pertalian kepada Allah Azza wa Jal, dan dengan wasilah ini, dengan pertalian Rasulullah dan juga dengan Rasulullah ini adalah sebaik-baik wasilah untuk dia masuk syurga, dan dia tidak perlu kepada amal-amal lain dan ibadah-ibadah lain. Sebab itu bila berbicara tentang syafaat, kita tak nafikan bahawa di sana benar hadis yang banyak tentang syafaat. Antaranya disebut barang siapa yang berdoa setelah mendengar nida, halal lahu syafaati yaumil qiyamah, halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Namun kita tak boleh nafikan bahawa qul lillahi asy-syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW pada hari akhirat kelak, dia tidak mampu untuk memberi syafaat kepada umatnya melainkan dengan syafaat Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah patut untuk kita fahami bahawa syafaat Nabi itu datang secara 100% dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah berdasarkan kepada apa yang telah kita lakukan. Bagaimana kita nak dapat syafaat dari Nabi jika kita mengingkari apa yang Allah dan Rasul kata? Bagaimana kita nak mendapat syafaat dari Nabi tapi kita sering mencari jalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW? Kita hanya tertipu dengan kosmetik saja di luar sunnah Nabi SAW. Sunnah bukan sekadar pemakaian, sunnah bukan sekadar lafaz salawat. Sunnah adalah praktikal kepada apa yang telah Nabi tinggalkan. Ia menjadi satu petunjuk, menjadi panduan yang terbaik kepada insan untuk menerusi hidup ini. Orang yang tertipu dengan fitnah-fitnah
kumpulan-kumpulan yang berbicara tentang syafaat, salawat syafaat ini, sebenarnya mereka ini menjauhkan insan, manusia daripada sebenar-benarnya iman kepada Nabi SAW dan amal kepada sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, fiqhul hadis. Awwalu ma yajibu 'ala ad-da'i indhar ahlihi thumma 'ashiratihi thumma alladhina yalunahum. Bahkan kita dah berbicara di awal perbincangan kita, yang pertama wajib bagi seorang da'i, insan itu, jika dia nak kira diri dia sebagai da'i, bahkan kita semua sebagai seorang da'i, adalah yang pertama kita memberi peringatan kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Contoh, suami terdekat dia isteri, anak terdekat dia ibu dan bapa, ibu terdekat dia anak-anak dia, ayah terdekat dia anak-anak dia. Thumma ashiratahum, kemudian kaum kerabat dia yang terdekat, okey, mak saudara, sepupu, tok nenek pula. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikut step seterusnya. Begitulah sepatutnya berlaku aulawiyah, keutamaan yang kita perlu susun dalam hal menyampaikan dakwah. Semoga ia boleh menjadi muhasabah kepada kita semua, kepada diri saya dan kepada antum semua yang sedang menonton ataupun bakal menonton rakaman ini. Semoga kita bermuhasabah, kita masih ramai lagi kaum keluarga, sanak saudara kita yang belum lagi dapat menikmati islah yang sepatutnya kita lakukan. Maka sampaikan islah, tazkirah, dakwah kepada mereka dengan sebaik mungkin, dengan hikmah, dengan mau'izah yang baik, dengan peringatan yang hasanah, dan berbicara dengan mereka dengan perkataan yang lebih baik. Jika mereka bertegang urat untuk berjidal dengan bijiran tidak baik, maka tinggalkanlah dan doakanlah hidayah dan taufik untuk mereka. Maksudnya setakat ini dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu dua soalan. Ustaz, tentang tajuk pertama tadi, menyedekahkan bacaan Al-Quran. Ada yang berhujah bahawa solat jenazah tu kita membaca Al-Fatihah dalam solat tu. Jadi mereka berdalilkan tu bahawa pahala tu boleh sampai kepada si mati. Baik. Sebagaimana asas dia saya sebut tadi, dalam ibadah dia tidak ada qiyas. Ibadah dibina di atas nas yang jelas. Salat jenazah, kita bukan hadiahkan salat itu kepada si mati. Kita bukan hadiahkan salat, kita tak Allahu Akbar. Kenapa orang yang membawa pendapat ini tidak berhujahkan dan kata Allahu Akbar itu juga hadiah kepada si mati, takbir itu hadiah kepada si mati, takbir 4 kali hadiah kepada si mati? Tak, salat itu adalah faridah, adalah ketetapan hak kepada si mati oleh orang yang hidup untuk lakukan kepadanya. Ia bukan satu bentuk hadiah, ia bukan satu bentuk hadiah. Maka bagi saya itu satu qiyas yang sangat jauh daripada kebenarannya apabila dia cuba mengqiyas Al-Fatihah yang dibaca dalam salat jenazah itu sebagai hadiah. Tidak, Al-Fatihah itu adalah part of salat, bukan part of bagi hadiah. Ia adalah satu ketetapan di dalam salat al-janazah, sebagaimana adanya 4 takbir di dalam salat. Dia tak boleh buat 5 takbir sebab nak bagi hadiah lebih, 7 takbir saya nak bagi hadiah lebih. Tak, sebab apa? Salat itu bukan hadiah. Salat itu hak, kewajipan ataupun fardhu kifayah ke atas orang yang hidup kepada si mati. Itu hak dia, itu bukan berbentuk hadiah. Wallahu a'lam. Benarkah tadi untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, sebaliknya hanya boleh dilakukan oleh si anak sahaja? Berdasarkan hadis yang jelas, begitulah dengan hadis yang saya bacakan tadi. Datang seorang perempuan menceritakan atau menanyakan tentang haji bapanya yang tidak sempat untuk melakukannya, maka Nabi menyebut, ya, haji lakukanlah haji
kepada bapamu. Maka berdasarkan hadis yang jelas, nas yang jelas, maka haji hanya dikerjakan oleh anak ataupun kerabat yang terdekat lah, kalau anak tidak ada, oleh kepada si bapa yang meninggal. Wallahu a'lam. Kadang-kadang ada anak-anak yang menginfakkan surah Yasin di masjid dan surau, sambil pada tiap-tiap surah Yasin itu tertulis nama ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia. Minta pandangan Ustaz. Berdasarkan perbincangan kita yang awal, begitulah. Saya berdasarkan perkataan para ulama, kita katakan ada dua pendapat yang utama dalam hal menghadiahkan bacaan kepada si mati, bacaan Al-Quran. Namun yang rajih pada pendapat kita ialah, yang lebih tepat ialah tidak kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut kerana ia tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Ia tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, yang merupakan petunjuk utama kepada kita dalam setiap amalan ibadah kita. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat yang mulia, tidak juga dilakukan oleh para a'immah salaf yang kita ikuti. Maka sebaiknya kita meninggalkan. Al-afdal tarku dhalik. Para ulama kata yang sebaiknya kita meninggalkan hal tersebut kerana takut ia terjatuh kepada hal yang sesuai dengan hadis Aisyah yang menyebut, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada asas padanya daripada kami, daripada sunnah Nabi SAW, maka ia tertolak, maka ia menjadi satu yang sia-sia. Begitu juga hal menginfakkan Yasin, dengan hanya menginfak Yasin ada tulis nama ibu, ayah. Moga-moga dengan orang yang baca itu dia mendapat ibu dan ayahnya mendapat pahala daripada bacaan tersebut. Ia juga hal yang sama. Maka sebaiknya bagi si anak, saya nasihatkan kepada para anak-anak sekalian, saya juga seorang anak yang mana telah meninggal ibu dan ayahnya, sebaik mungkin sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih, waladun salih yad'ulah, doa anak yang salih adalah antara 3 perkara yang tidak akan terputus, yang akan sampai kepada ibu bapa walaupun mereka telah mati. Maka wahai para anak sekalian, buanglah kemalasan kalian, buanglah kejahilan kalian, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah dalam melakukan ihsan dan kebaikan kepada ibu bapa kalian. Angkatlah tangan berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua ibu bapaku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati aku sejak kecilku. Tak cukup dengan kita berdoa dengan sepenuh seikhlas hati. Jadilah anak yang saleh, kerana menjadinya kita anak saleh itu adalah satu manfaat yang besar kepada ibu bapa kita kelak. Kerana anak yang saleh itu adalah hasil daripada ibu bapa kita. Selain itu, perbanyakkanlah sedekah untuk ibu bapa kita. InsyaAllah sedekah untuk ibu dan bapa kita akan sampai sebagaimana hadis-hadis yang banyak, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.